Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Duan. Bagi yang pertama kali masuk ke channel Cikgu, jangan lupa like, share, subscribe dan tekan butang loceng di bawah. So untuk video kali ini, Cikgu ingin sambung slide untuk bab 11. Okey. Sebelum ni kita dah belajar laju laju purata, laju pecutan. So kita tengok apakah macam mana kita nak selesaikan masalah harian melibatkan pengiraan dalam kehidupan kita. Okey, kita tengok. Okey, penggunaan rumus dapat menunjukkan perubahan laju pecutan sesuatu objek berlaku dengan lebih jelas. Okey, so formula tu kamu ingat gila tak? Masalah gerakan linear ini juga kerap berlaku dalam kehidupan seharian kita. Okay, kita tengok contoh. Seorang murid telah menyertai acara larian 100 meter. Dia telah mencatatkan masa 12.58 saat dalam acara tersebut. So biasalah kita lari 100 meter. So pelajar ni, murid ni ambil masa berapa? 12.58. Berapakah laju purata lariannya? So masuk saja. Ingat tak purata? Jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. So masuk saja formula ni. Berapa jumlah jarak? 100. Jumlah masa? 12.58. So 100 bahagi 12.58. Tekan kalkulator, kita akan dapat 7.95 meter per saat. So basic, kamu kena ingat formula. Lepas tu yang kedua, tahu macam mana nak masuk. Gantikan masuk dalam formula. Yang kedua, contoh. Sebuah kereta bergerak dari titik A ke titik B yang berjarak 800 meter dalam masa 65 saat. So, tengok balik. A ke B ni 800 meter. Ambil masa berapa? 65 saat. Kemudian, kereta itu berpatah balik dari titik B ke C pada jarak 350. So AC, okay, kat sini dia bagi semua A ke B 800. So C ke B dia bagi 350. So apakah AC? Kita boleh tahu, tolaklah. 800 tolak 350 dapatlah jarak AC. Okay. Kemudian kereta itu okey dah berpatah balik ke titik C pada jarak 350 dalam masa 30 saat. Okey, soalan dia tanya apa? Berapakah laju kereta itu pada titik B? Ni dia nak titik B berapa? Okey, macam mana pengiraan dia? So, pada kedudukan B, tulis masuk je lah formula. Laju kereta sama dengan jarak bahagi masa. Jarak berapa? 800. Semua sekali 800. Masa yang diambil 65. Tekan kalkulator 800 bahagi 65, kita dapat 12.31 meter per saat. Senang sangat. Masuk je formula. Yang kedua, dia tanya apa? Jadi, tentukan jumlah sesaran yang dilalui kereta itu. Sesaran kereta itu. So, semua sekali berapa? Ingat balik maksud sesaran ialah apa dia? Yang terpendek. Jarak terpendek. So, 800 tolaklah 350. So, kita akan dapat 450. Pasal apa kena tolak? So, kalau tengok gambar ni, diagram ni, target dia nak pergi ke titik C. So, dia daripada A nak pergi ke C. Berapa jarak A ke C? Tu. Jarak terpendek. Dia cerita A pergi B, patah balik ke C. So, tujuan asal dia nak pergi C. So, kita ambil lah jarak AC tu berapa. Macam mana nak dapat jarak AC tu, A ke C tu, semua sekali 800, tolaklah B ke C. 800 tolak 350. Tu cara dia. So kita akan dapat 450 meter. So ingat yang tu. Sesaran ke destinasi dia nak pergi tu. Daripada start, lepas tu ke terus destinasi yang kita nak pergi. Okey. Soalan ketiga, dia tanya berapakah laju kereta itu? Masuk formula. Laju sama dengan sesaran bahagi masa. Sesaran kita kira dah tadi. 450. Bahagi dengan masa yang diambil. Berapa?
Masa yang diambil 95. Macam mana dapat 95? So, tengok balik. 95 daripada sini. Masa daripada A, B, C tu macam mana dapat? So, ni dia bagi ni. 65 tambah 30. Ni. 65 tambah 30. Dapatlah 95. So, kita dapatlah hal laju kereta tu berapa? 450 sesaran bahagi dengan masa 95 saat, kita akan dapat 4.74 meter per saat. Ni cara pengiraan dia. Okey. So, kamu kena tahulah formula, tahu nak ambil sesaran kat mana. Okey. Berapakah contoh yang ketiga? Berapakah pecutan Usain Bolt? Jamaika ni, dari negara Jamaika, dia pelari paling pantas lah. Jika berlari dari keadaan pegun ni tak gerak, dan mencecah laju 10.44 meter per saat di garisan penamat 100 meter dalam masa tempoh 9.58 saat. Okey. Okey, dia tanya kita, dia nak apa? Pecutan. So, ingat balik formula A tadi. A sama dengan V tolak U per dengan T. Ingat tak? V apa dia? Hal laju akhir tolak hal laju awal bahagi masa yang diambil. Okay, hal laju akhir last sekali. Berapa? 10.44. Tolak hal laju awal. Mesti dah laju mula-mula. Memang tak bergerak lagi lah, kosong. Tolak kosong. Per masa yang diambil 9.58. Tekan kalkulator, kita akan dapat 1.09 meter per saat. Okey, so itu pecutan Usain Bolt. Bukan calon-calon orang boleh dapat pecutan macam ni. Contoh yang keempat. Okey, Syafiq berlari dari titik mula R ke S. Okey, R ke S yang terletak pada jarak 100 meter utara dari R. Ni, anak panahnya ni. R ke S 100 meter. Lepas tu, dia berlari pada arah T pula 150 meter pada arah timur S. Arah timur dari S ni. Okey, dia ke kanan. Straight, lepas tu dia belok kanan. Okey, sampai T. Lepas tu, dia teruskan lariannya ke arah U. Berapa jarak dia? 100 meter pada arah selatan. Pada arah selatan dari T. Okey, soalan dia tanya jumlah masa yang diambil. Okey, jumlah masa diambil semua 60 saat. So, hitungkan jarak, laju purata, sesaran dan hal laju. Okey, kita tengok satu persatu. So, hitung jarak. Kat sini kita tahu dah jarak, jumlah semua ni ya. Yang diambil 100 tambah 150 tambah 100. Okey. Ni pengiraan dia. Jarak 100 tambah 150 tambah 100, kita akan dapat 350. Laju purata sama dengan jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Jumlah jarak berapa? 350 bahagi jumlah masa 60. Okey. So, laju purata dia 5.83 meter per saat. Okey, lagi dia tanya apa? Sesaran. Okey, dia tanya sesaran. So, sesaran ingat jarak terpendek. Jarak terpendek. So, kita tengok kat sini gambar. So, target destinasi dia, Syafiq ni, dia nak target dia nak pergi U. Okey, so dia dari R. So, jarak R ke U ni berapa? Tu je. So, kita tak ambil jarak dia pergi keliling ke S ke T. Kita tak mahu itu. Kita nak jarak R ke U. Terus, straight je. Orang panggil straight forward. Terus, U. So, berapa R ke U? Sama dengan ST. 150 meter. So, yang itulah dapat 150 meter ke arah timur. Okay. So, kena tahulah arah. Utara, selatan, barat, timur. Kena tahu. Hal laju. Sama dengan masuk formula sesaran bahagi dengan masa. So, sesaran berapa? 150 meter yang tadi kan. Kita kira dah.
per ataupun bahagi dengan masa yang diambil semua sekali berapa? 60 saat. So, tekan kalkulator 150 bahagi 60 kita akan dapat 2.5 meter per saat ke arah timur. Tu dia. Senang je. Janji kita tahu formula, lepas tu kita tahu nak masukkan dalam formula tu. Menyelesaikan masalah melibatkan laju purata, laju pejutan. Okey. So ni, laju dan pejutan objek yang bergerak dapat ditentukan melalui aktiviti yang dilakukan di dalam makmal menggunakan jangka masa detik. So yang ni ada. Kalau kamu boleh masuk ke sekolah nanti try lah, cuba buat di makmal. Minta dengan cikgu buat eksperimen ni. Jangka masa detik. Jangka masa detik bergetar 50 getaran sesaat. Ataupun kita panggil 50 Hz. Okey, frekuensi dia 50 Hz. 1 detik ialah sela masa di antara 2 titik berturutan pada meter detik. Yang ni kita panggil detik. Okey, ni sela masa antara 2 titik ni kita panggil 1 detik, 2 detik, 3 detik. Okey tu. Kita tak panggil saat, kita panggil detik yang ni. 1 detik mewakili berapa saat? So dia guna apa dia? 50 Hz getaran. So kita 1 detik tu 1 per dengan 50. So 1 detik tu bersamaan dengan 0.02. Tak sampai 1 saat pun. Memang lajulah. 0.02 saat. Ni 1 detik ni bersamaan dengan 0.02 saat. Okay. So yang ni contoh untuk 50 Hz. So kalau 100, ni tak ada dalam buku. Kalau 100 Hz, so bahagilah dengan 100. Mana tahu SPM tahun ni saja dia nak test pelajar, dia faham ke tak. Kalau 100 Hz, 1 per 100. Tolong ingat tu. Gap foto ialah peranti masa yang digunakan untuk mengukur gerakan yang sangat laju atau pada jangka masa pendek dengan tepat. Ni satu alat nama dia gap foto. Dia boleh detect berapa laju dengan tepat, yang paling laju lah. So yang ni digunakan gap foto. Kamu boleh search gap foto. Gap foto sesuai digunakan untuk menentukan pecutan jatuh bebas, tempoh ayunan bandul atau laju troli yang meluncur pada trek. Okay. So yang ni kegunaan dia untuk jatuh bebas bola ke, kita baling kata berapa laju dia, lepas tu ataupun kat makmal kita hayun ayunan bandul tu. Okay. So dia boleh sukat, boleh ukur laju dia. Gap foto. Okay, contoh pengiraan. Laju untuk pita detik mempunyai 5 detik. Ni 5 detik. Kita boleh tahu dah. Kita faham tadi. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 5 detik. Okay. So, jarak dia berapa? 10 cm. So, sesaran sama dengan panjang pita detik. Sama dengan 10 cm. Masa yang diambil berapa? Tadi kita tahu dah. 1 detik tu berapa saat? 0.02. Kalau 5 detik, darablah 5. So kita akan dapat 0.1 saat. So laju. Soalan dia tanya laju. Masuk formula sesaran bahagi dengan masa yang diambil. So sesaran berapa? 10. Per berapa masa? Ni kita kira dah. Jangan per dengan 0.02. Kena darab berapa detik tu. So kalau sini ada 5 detik, darablah 0.02. So dapat 0.1. 10 tekan kalkulator bahagi 0.1, kita dapat 100 cm per saat. Tu cara nak kira kalau melibatkan pita detik. Okey. Jenis gerakan linear. Kita pergi sikit. Okey, pita detik. Ni contohlah. Okey, pita detik ni dia ada pattern. Kalau dot-dot ni sama je arah gerak. Jarak antara titik seragam. Sama je jarak ni. So,
apa kita boleh kata, boleh kenal pasti dia, macam mana gerakan dia. Hal laju, kita boleh kata yang ni adalah hal laju seragam. Kalau, okey, makin lama makin dekat titik tu. Jarak antara dua titik berturutan bertambah secara seragam. So, kita panggil pecutan seragam. Ataupun hal laju bertambah secara seragam. Yang ketiga, mula-mula pendek, lepas tu makin lama makin jauh, makin jauh, makin jauh. Jarak antara dua titik berturutan berkurang. Okey, secara seragam. So, kita boleh tafsirkan dia hal laju berkurang secara seragam. Tolong ingat. Hal laju berkurang secara seragam. So, yang ni. Yang keempat, jarak antara dua titik berturutan tidak seragam. Mula-mula rapat, lepas tu jauh. Titik dia. Antara titik ni jauh, lepas tu rapat balik. Dekat balik, lepas tu jauh. So, tak seragam. So, kita boleh tafsirkan dia jenis gerakan hal laju tidak seragam. So, ingat yang ni je. So, keyword dia, cikgu nak beritahu, titik-titik yang dekat ni, laju. Yang makin lama makin jauh tu, makin perlahan. Itu je. Yang ni kita tengok ni. Oh, yang ni perlahan, makin laju. Yang ni, laju, makin perlahan. So, ingat yang tu. Formula dia, cikgu nak beritahu, yang rapat-rapat tu laju. Dia dot tu rapat. Okey, laju. So yang makin jauh tu maksudnya dia perlahan. Ingat yang tu. Wallahu a'lam. So setakat itu saja perkongsian cikgu untuk kali ini. Kalau anda suka video cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah. Sehingga berjumpa lagi dalam video akan datang dengan tajuk subtopik 9.2 graf gerakan linear. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.